Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada peminat setia FB Live Commerce Capital dan saudara-saudara di luar sana yang setia menonton Facebook Live kami yang mana kami adakan setiap minggu. Alhamdulillah, temu lagi kita dalam sesi FB Live Commerce Capital pada yang kami adakan setiap minggu pada hari Khamis, setiap hari Khamis jam 5 petang. Jadi minggu lepas kita dah membincangkan topik mengenai mental health yang bertajuk depresi bukan gila. Menarik. Jadi minggu ni saya dan Cik Fadil kita nak sentuh mengenai financial health pula. Jadi kita kalau sakit kita jumpa doktor kan. Jadi kalau financial ni kita akan ikut tajuk minggu ni kita akan panggil doktor yang boleh rawat untuk penyakit untuk kewangan ya. Jadi tajuk FB Live kita minggu ini ialah AKPK Solusi Alternatif SME. Okay. Jadi kita akan jumpa dan minta nasihat kewangan kepada secara percuma tuan-tuan dengan badan ataupun organisasi kerajaan yang kita panggil AKPK lah. Jadi saya nak introduce, nak perkenalkan diri saya dan sahabat saya serta panel jemputan kita hari ini. Jadi saya Muhammad Rizai bin Muhammad Zawawi selaku pengurus perhubungan pelanggan di Commerce Capital dan Cik Fadil ialah penganalisa kredit di Commerce Capital Sdn Bhd. Dan saya ingin perkenalkan panel jemputan kita ini ialah Puan Sabrina daripada AKPK. Okey, Puan Sabrina ialah pegawai kanan AKPK dan tugas beliau di AKPK ialah sebagai pembangunan produk-produk kewangan untuk SME. Yang membantu SME terutama SME yang terkesan di waktu pandemik ini. Jadi pengalaman Puan Sabrina ni dalam industri perbankan boleh kata lama jugalah, 9 tahun lebih lah ya. Jadi kebakaran beliau ni di AKPK memang sesuai lah untuk kita hari ni, untuk kita kupas hari ni. Dan AKPK boleh membantu anda di luar sana yang berkaitan pembayaran semula ke pinjaman oleh SME kepada bank lah. Jadi mungkin kita boleh kenalan dengan Puan Sabrina sikit kan. Khabar Puan Sabrina? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Commerce Capital kerana menjemput kami pada hari ini untuk bersiaran secara langsung untuk membincangkan topik tentang kesihatan keuangan yang saya rasa benda tu penting ya sekarang di era pandemik ni. Sangat penting, sangat penting. Ramai orang tak pasti mana nak dapatkan duit ni kan, macam-macam dah terjadi apa semua. Betul lah. Okay lah, tapi sebelum kita mulakan topik kita pada hari ni, kita nak macam short ice breaking sikit lah. Kita tanya Puan Sabrina sihat ke apa semua ni? Sejak semua orang makin teruk kes ni, semalam pun dah lebih pada 22,000 kan kes. Betul, 22,000. Makin teruk ni. Jadi saya rasa pun pihak businessman, business owner ataupun SME kat luar sana pun banyak tengah struggling lah kan dengan time-time macam ni, dengan lockdown apa semua, walaupun kita nak beralih kepada fasa ke 1, 2, 3 tu, tapi di kawasan KL dengan Selangor ni memang lambat sikit lah kan. Jadi pada hari ni kita nak pada apa yang Encik Al-Hizai dah cakap tadi, topik kita hari ni adalah AKPK solusi untuk SME lah, salah satu solusi kepada SME di luar sana. Jadi sebelum tu kita nak just nak introduce lah AKPK ni. Sebenarnya kita nak buatkan live event ni sebenarnya sebab ramai yang tak tahu ada banyak sebenarnya solusi untuk menolongkan perhutangan business owner ni lah kan. Ini sebab either orang tak tahu ataupun ramai orang still salah faham. AKPK ni sebenarnya yes, betul. Kadang orang tak tahu the differences between jabatan insolvency ke dengan AKPK ke, ataupun kalau business owner ni dah enroll dalam program AKPK ni, diorang ingat kena blacklisted ke, tak boleh nak buat borrowing ke, macam-macam lah kan.
Jadi itulah kita pun beruntung lah dapat Puan Sabina pihak KPK ni, kita boleh dapat tahu lebih lanjut lah apa sebenarnya KPK ni boleh tolong lah, boleh bagi peluang kepada pihak business owner di luar sana. Jadi kalau macam tu kita tak nak melengahkan masa dia, ni pun dah 10 minit dah kan masuk dah. Takut terlebih masa lagi, kita bagi Puan Sabina startkan lah topik pada hari ni. Kan Man? Okey, sebelum kita pergi macam mana AKPK ni dapat membantu SME, so saya kenalkanlah dulu apa itu AKPK kepada semua. Betul. Okey, slide dah keluar ke? Dah kan? Okey, jadi AKPK adalah short form kepada Agency Counselling dan Pengurusan Kredit. Kami terima banyak sangat short form baru selama ni. Ada AKPP, APPK, semua ada. Tapi kalau kita ingat Agency Counselling dan Pengurusan Kredit, automatik kita ingat AKPK. Jadi kita ditubuhkan di bawah Bank Negara Malaysia pada tahun 2006. So dah lama sebenarnya AKPK ni. Kita sambut anniversary kita yang ke-15 tahun pada tahun ini. So kalau kita ikut dah remaja lah AKPK ni kan, sebenarnya ada dekat industri. Okey. Jadi antara misi kami adalah untuk membantu individu dan juga SME supaya mempunyai tahap keuangan yang kukuh melalui 3 cara. Satu, pendidikan, satu lagi khidmat nasihat, dan satu lagi pengurusan kredit keuangan. Okey, daripada 2006 kita fokus kepada membantu individu saja, tetapi starting pandemik last year pada tahun 2020, Bank Negara telah meletakkan mandat SME di bawah AKPK. Jadi kita tolong SME ni holistically. Bermakna kalau anda ada masalah individu, anda juga akan efek, kalau anda ada bisnes akan efek in bisnes anda. Sebab kalau bisnes tak jalan, you still kena guna you punya personal duit kan. Jadi kita akan tolong hand in hand, kita tolong semua. Okay. Dan visi kami, apa yang kami mahukan adalah untuk menjadi badan berautoriti yang dipercayai. Jadi stigma-stigma tu nanti kita akan address supaya anda percaya AKPK ya. Dalam kesejahteraan keuangan, memperkasakan masyarakat kukuh keuangan dan juga menyumbang dalam pencapaian matlamat sosioekonomi. Jadi itu kita punya visi lah. Alright. So saya harap dengan pengenalan tu boleh tahu sikit lah apa itu AKPK. InsyaAllah boleh. Okay, kita dah settle. Okay, kita dah tahu apa itu AKPK kan. Jadi normally kita nak tanya jugalah apalah masalah yang sering diterima oleh AKPK lah, khususnya golongan SME lah kan. Yang you selalu dengar lah apa yang diorang ni luahan hati diorang ke apa semua kan. Okey. Di AKPK kita menerima lebih kurang dah banyak lah daripada SME. Tapi SME punya data kalau kita tengok kat sini masih kecil sebab kita baru mula last year. Tapi it takes a portion lah 12% dalam kegagalan ataupun kesukaran berniaga. Tapi saya nak tekankan kat sini bahawa 60 ke 70% daripada masalah yang mereka hadapi sebenarnya bukan datang daripada diri sendiri. Sebab 37% saja yang lemah pengurusan keuangan. Tetapi yang lain-lain ni efek dia punya keuangan adalah benda yang tak disangka-sangka. Kalau kita tengok 35% kos sara hidup yang tinggi. Mula-mula beras harga macam ni, tapi 2 minggu kemudian sebab nak raya harga beras naik macam tu. Jadi ini adalah add up, kos sara hidup yang tinggi menyebabkan rakyat Malaysia kadang-kadang sukar untuk mengurus keuangan mereka. Kedua, kegagalan ataupun kesukaran berniaga. Ini memang masalah utama SME, tambah-tambah lagi dalam MCO ni sekarang, kerana kan kalau kita MCO ada sektor yang boleh buka, ada sektor yang tak boleh buka, itu sangat jelas impak dia punya sale, top line. Ketiga, kehilangan kerja dan juga kematian pencari nafkah. So ini basically breadwinner lah, siapa kedua keluarga ataupun mereka yang mencari rezeki pada family meninggal.
Ketiga, belanjaan perubatan. Ini tiba-tiba jatuh sakit, mak jatuh sakit, anak jatuh sakit, tiba memerlukan kos yang tinggi dan 1% saja yang macam lain-lain. Jadi inilah reason orang datang ke AKPK. Dia sometimes kita tak bahagi tahu individu dan SME kerana kalaulah anda kehilangan kerja dan kematian pencari nafkah, pasti akan efek perniagaan. Dia saling berkaitan. Dia tak macam ini faktor untuk SME saja, ini faktor untuk individu saja. Dia saling berkaitan antara satu sama lain. Semua one effect one another lah kiranya. Betul. Jadi yang saya tengok ni punca-punca masalah kewangan ni majoriti kos sara hidup tinggi dengan lemah pengurusan kewangan. Ni kira macam orang bukan nak kata apa lah, dia cuma ramai sebenarnya business owner ni yang tak ada not enough knowledge lah macam mana nak uruskan kewangan mereka kan. So that's why saya rasa AKPK come in lah untuk macam education purposes. Under normal circumstances, I would say yes. Tapi bawah era pandemik ni, lemah pengurusan kewangan dalam SME, sometimes SME tangan diorang pun terikat. Kalau lah sektor tu tutup, dia memang tak boleh buka. Memang tak akan ada sale. Jadi lemah pengurusan kewangan ni saya tak kata mostly SME. Saya akan kata mostly individu. Sebab untuk SME sekarang ni dia sangat berkait rapat dengan apa pengumuman kerajaan, apa bantuan kerajaan. Semua itu akan berimpak pada SME. Okay, ni mungkin saya tak tahulah sebab AKPK pun baru mula kan cater kepada SME kan. So far ada tak macam the biggest difference lah between keperluan SME dengan individu macam tu? Technically sama. Apa yang mereka datang dekat AKPK adalah menguruskan kewangan mereka. Menguruskan kewangan ni macam ni. Saya bagi contoh. Seorang ni dia ada 3 loan individu, dia ada 3 loan. Dia ada credit card, dia ada rumah dengan kereta. Dan juga dia ada term loan untuk company dia dan juga overdraft. Okay. Normal kan? Okay. Jadi bila dia menghadapi kesukaran, dia akan membuat gabungan kewangan dalam semua. Maksudnya dia akan buat untuk individu dia punya loan sendiri dan juga loan syarikat dia. So apa yang kita buat is kita menggabungkan semua kewangan tu dan anda bayar di satu tempat, which is AKPK sahaja. Dan kita boleh buat dalam interest rate yang lebih rendah atas perbincangan dengan bank lah. Sometimes ada juga kita waive not guaranteed, kita waive outstanding punya. Kalau interest kan, kalau macam overdraft you dah tertinggal lama sangat, so you accumulate interest banyak. Jadi kita sometimes when we discuss with the bank, kita akan boleh waive kalau ni lah. Tapi kita tak guarantee, kita cuba case by case. Faham. So kalau credit card tu memang boleh lah ya? Boleh. Tapi jangan pula nanti Puan Sabrina cakap boleh. Jangan macam tu. Dia ikut dan juga bank tu sendiri. Dia eager tak nak dapat duit dia balik ataupun dia rasa macam tak nak lagi. Kalau dia tak setuju macam mana? Kalau dia tak setuju, kita akan cuba cara terbaik lah. Tapi kata dah pakai bayar lah kan. Tapi macam lah. Saya kata kalau kita buat gabungan loan bawah AKPK ni, salah satu yang saya boleh jamin adalah pembayaran tu akan lower sikit mengikutkan aliran tunai semasa anda. Maksudnya kalau dulu anda earn 6,000, sekarang anda earn 5,000 saja. So hutang sama kan, nak kena bayar bulan-bulan 3,500. Jadi apa kita buat, kita akan lower sikit 3,500. Itu boleh. Itu memang confident. Menarik ni. Okay lah, I think from there kita boleh move on lah, tengok apa perkhidmatan yang AKPK boleh provide lah kepada individu ataupun SME di luar sana lah. Alright. Okay. First of all, saya ingin terangkan perkhidmatan AKPK adalah percuma. Kami tak pernah charge mana-mana pelanggan kami. Jadi kan kalau orang kat luar sana ada scam dia, mereka call tanya perlukan khidmat gabungan hutang ke tak. Kalau perlu you bayar dulu 4,000. You bayar dulu 2 bulan installment ke I practice, something like that. Kalau ada je you kena keluarkan duit lagi, itu bukan AKPK.
confirm. Itu saya boleh kata. Pendengar pun memang kan fishy kan. very tapi, fishy lah, very okay. fishy. Tapi honestly ada juga yang bila kita terdesak, logik tu belakang kira. Kalau kita rasa macam dia boleh selesaikan masalah aku kena bayar 1,500 je, dia bayar 1,500. Betul lah. Kadang-kadang orang dah at that point memang banyak benda macam close a blind eye macam tu lah. Macam tu. And then kita pun tidak pernah melantik mana-mana ejen atau pihak ketiga. Jadi kalau kita hubungi AKPK, nanti kita bagi link AKPK, semuanya boleh apply online dekat AKPK ni. So kalau anda sudah daftar nama dan letak nombor telefon dekat situ, baru kita call you guys. Ni link dekat ruang komen ya? Boleh? Ya. So time-time pandemik ni tak boleh walk in lah, kena daftar. Kita memang sekarang ni office pun tutup. Saya dah berapa bulan, daripada awal tahun saya kerja kat rumah. Memang kita tak ada. So kita semua memang, tapi daripada dulu lagi kita memang ada portal untuk pengguna, jadi tak payahlah pergi beratur. Tapi sometimes orang ada masalah perlukan human interaction. Yes, betul. Dia nak assurance, nak tengok biji mata orang. Orang ni kata boleh. Jadi saya rasa itu penting juga. Jadi AKPK sekarang kita tengah berusaha untuk mengadakan one-to-one virtual tu. Nanti bila dah ada, kita akan sebarkan, kita akan share lah dengan Commerce Capital. Mungkin kita buat another session macam tu. So for now mostly digital lah kan, digital application. Memang 100% through internet and juga phone call. Okay. Alright, so tadi tuan berdua tanya apa AKPK punya servis. Servis pertama adalah pengurusan kredit. Apa kita buat? Kita menstruktur semula pembayaran loan. Yang saya terangkan tadi, apa kita buat is kita gabungkan loan. Kalau anda ada few loans together, personal loan, housing loan, loan kereta, kita gabungkan sekali, pembayaran setempat di AKPK. Lepas tu kita akan sesuaikan aliran tunai dengan aliran tunai semasa anda. Kita akan adjust, tapi nanti akan ada illustration yang akan tunjukkan supaya akan lebih jelas lah macam mana kita buat. Yang ketiga, portal pelanggan kita secara atas talian. So kalau tuan-tuan dan perempuan ingin mendapatkan bantu AKPK, bolehlah ke edmp.akpk.org.my kat sini. Kedua, kita ada nasihat kewangan. Nasihat ni, ini kita kata, saya selalu cakap, tak kenal tak cinta. So, katalah anda ni still rasa tak percaya, AKPK ni macam mana boleh tolong, nanti apa nak efek you boleh contact AKPK, call. Dia jadi macam sahabat kewangan anda boleh tanya. Ataupun katalah anda nak beli rumah baru. Anda rasa, boleh ke I ni boleh bayar ke kan? Jadi boleh bercakap dengan kita punya pengurusan keuangan. Yang kedua, kita buat analisis situasi keuangan. So kat situ nanti orang tu tanya berapa pendapatan, ada pendapatan sampingan ke tak, berapa loan yang akan ada sekarang. Jadi dia macam buat projection untuk tuan-tuan perempuan. Tiga, dia menangani isu keuangan. So kalaulah anda ni buntu, tak tahu nak buat macam mana, tak tahu dah mana pergi, kita boleh bagi nasihat. Nasihat keuangan ni kita termasuk untuk you daftar dalam AKPK ataupun you pergi dekat bank juga pergi. So dalam era pandemik ni kan bank kan dia ada repayment assistance program kan. Usually kita akan nasihatkan pergi dulu kat bank. You pergi bank dulu minta tolong, kalau bank tak nak terima datang AKPK. Sebab kalau masuk AKPK nanti susah bank, bukan susah bank, macam mana? Kalau masuk AKPK nanti, you dah hilang peluang. Maksudnya, you kalau tak you ada bank, last resort baru AKPK kan. You dah pergi last resort you. So first choice should always be banks first lah. Betul. Discuss with your bank. Yang ketiga, kita ada meja bantuan PKS. Ini baru. Ini kita tubuhkan pada tahun ini. Saya rasa dalam bulan 6 masa MCO yang ketiga tu. Jadi baru lagi lah. Betul. So ini PKS ni dulu kita ada servis lain tapi similar. So meja bantuan PKS ni very comprehensive. So anda boleh datang situ bawa masalah anda, boleh tunjukkan anda punya cash flow dan kita boleh discuss apa yang terbaik untuk anda. Ataupun kita pilih loan mana yang boleh kita masukkan anda AKPK, loan mana yang ada servis sendiri.
Macam tu. Okay. So nasihat keuangan ni jangan risau. Kalau anda call AKPK tak akan umumkan dekat dia punya employer Bank ke, akan umumkan dekat bank ke, akan umumkan kat spouse you guys ke, memang tak ada. Okay. Jadi betul untuk individu kan, kalau untuk SME? PKS ni meja bantuan tu meja bantuan untuk SME lah. So sama je function dia. Dia replicate SME sajalah. SME saja. So kalau lah berminat untuk mendapatkan bantuan untuk financial advisory saja, boleh pergi ke services@akpk.org.my. Boleh shop around dulu kat situ. Alright, kita punya yang ketiga adalah kita ada pendidikan kewangan. Okay, pendidikan kewangan ni sangat menarik kerana kita bagi kewangan secara percuma. Ada modul yang percuma, modul yang lebih advance adalah berbayar. Okay, jadi modul-modul yang kita ada adalah modul pengajian. Pengajian ni biasalah untuk students and then memasuki alam pekerjaan. Jadi bila ada earn how much, berapa banyak loan nak kena buat, kat situ anda boleh buat. Dia self-test saja. Yang ketiga, membina keluarga. Kalau nak kahwin tu tengok macam mana, berapa expenses yang ada isteri ni, banyak ke? Macam tu. Valuable tu. Betul. Lepas tu kita ada modul ada anak juga. Nak beranak ni perancangan keluarga semua ada kat situ. Jadi ini adalah ada modul percuma, ada modul free. Sama juga SME. SME juga kita ada kat situ. Dan kita juga sekarang dalam kita nak develop cash flow, free cash flow untuk SME. Maksudnya kita akan sediakan macam Excel untuk SME, masukkan diorang punya day to day expenses, berapa dia punya keluar masuk, sebab kita sedia maklum SME terutama sekali yang micro, kadang-kadang filing and diorang punya documentation tu tak lengkap. So kita tengah usahakan sekarang ni, it's a simple Excel, dia akan masukkan, dia akan guna. Tapi anda testing lagi, kita still testing dekat seminar-seminar. Bila dah keluar nanti kita akan maklumkan kepada semua. Alright. Menarik ni, kita macam finance management course ni kan. Ni very very valuable lah ni. Tapi saya nak tanya, ada satu nasihat kewangan tu. Kalau nak dapatkan nasihat tu kena set appointment ke ataupun macam boleh terus call ke, boleh on the spot macam tu? Apa yang kita buat is you masuk dekat services.akpk.org.my, you boleh pilih you nak dapatkan nasihat tu atas kapasiti apa, kapasiti individu ataupun kapasiti SME, tinggalkan butiran dan kita akan call. Ada filter sikit lah. Tapi untuk PKS kita set date. Maksudnya you prefer bila, pukul berapa sampai pukul berapa. Macam tu. Next slide lah. So betul macam tadi, kita ada solusi untuk SME dan juga individu dan milikan tunggal. So untuk individu dan milikan tunggal punya SME, kita ada program pengurusan kredit ataupun nama English dia Debt Management Program. So kita boleh tukar-tukar lah. DMP program. Dan untuk SME, kita ada meja bantuan SME yang kita terangkan tadi. Next slide. Right. So untuk Commerce Capital hari ni, kita punya meja bantuan khas AKPK untuk SME tadi yang macam tuan-tuan tanya, apa kita buat kat sini. So bila diorang ada masalah ataupun buntu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang ni I nak cakap era post COVID, tapi tak post pun kan. Kita punya belum post lagi, lama lagi post. Kita punya number still increasing. Ya betul. Kita punya number still increasing. Jadi kalau kita barely surviving right now, fikirlah 6 bulan di hadapan. Kalau you rasa 6 bulan tu anda tak nampak punca, hubungilah kami untuk mendapatkan nasihat kewangan. So itu yang kami cuba lakukan. Kita tak macam ambil program baru kita bagi nasihat. Tak, anda boleh masuk nasihat dulu dan kalau nak masuk program, kita masuk program. Next. Before that, so ini memang spesifik untuk SME. Nama dia skim penyelesaian pinjaman kredit. Sorry, I biasa dengan English dia. Small debt resolution program. So
SPPK ni apa kita buat is kita menolong SME. Ini produk untuk SME ya. Kita akan reschedule ataupun restructure SME punya loans. Dan siapa yang layak? Ini kita kena pay attention. Dia punya tu senang je, dia punya eligibility, tapi kita kena check betul-betul lah sebab sometimes benda-benda yang macam ni yang macam orang datang ke AKPK lepas tu cakap AKPK tak boleh tolong, tapi we also have our eligibility untuk tolong kerana senangkan kita untuk deal dengan bank, kita akan senangkan you guys untuk restructure loan, betul? Okay, apa yang syarat-syarat dia? Yang pertama is mereka mempunyai pembiayaan perniagaan daripada institusi kewangan. Institusi kewangan yang di-approve adalah macam yang sebelah. Semua bank perdagangan, semua bank Islam dan semua institusi institusi pembangunan ada 6 saja yang participate with us, which is Bank Rakyat, Bank Pembangunan, Agrobank, BSN, Exim Bank dan SME Bank. Jadi bank asing macam HSBC, UOB, OCBC boleh. Dia dah termasuk dalam bank perdagangan. Tapi itu participating bank. Kena ada. Yang kedua, pemilik perniagaan tidak memegang saham syarikat. Pemilik perniagaan ataupun pemegang saham syarikat tidak muflis. Ni penting. Kalau you guys dah isytihar muflis, duit kena freeze semua. Jadi tak guna untuk kita tolong dah kan. Yang ketiga, syarikat tidak digulung. Syarikat tak digulung lagi kerana macam mana kita nak tolong benda yang dah tak ada, betul? Dia lain tau, dia lain. Kalau syarikat anda tidak beroperasi, itu tak digulung lagi. Kalau syarikat anda telah digulung, itu kita tak boleh tolong lah. So kiranya kalau syarikat tu just tak aktif, still boleh lah? Boleh, betul. Sebab tak aktif ada sebab kan, sebab maybe tak ada modal ataupun ya betul, sale tak ada, tak boleh buka macam kedai makan semua tu kan. Sekarang ada yang tak survive. Jadi janji tak digulung. Ada lagi syarat. Dan yang keempat, ini penting. Sebab kita memang nak membantu SME. Jadi syarikat itu walaupun tidak beroperasi, meaning dia tak ada income lah kita katakan, tetapi dia punya director ataupun dia punya pemegang saham ataupun dia punya owner mempunyai sumber-sumber lain. Maksudnya kalau I bekerja tetap dan I buka satu kedai makan kan, masuk kedai makan I dah tak beroperasi tapi I still ada duit daripada pekerjaan tetap I, boleh. Yang kedua, kalau anda ada macam rumah sewa, ada tanggungan, ada income lain lah yang boleh buat. Sebab logiknya kat sini, walaupun company tu tak berjalan, tak ada income, anda punya income lain untuk tolong bisnes ni. Macam tu. Alright. Faham. Very flexible lah begitu kan? Betul. So itu adalah produk-produk AKPK yang saya sarankan untuk SME semualah. Okay, cuma nak tanya sikit, mungkin diorang ni SME ni kadang-kadang takut ke depan kan. Mungkin sebab dia takut efek kalau diorang pergi AKPK ni akan ada efek lah untuk bisnes diorang ke apa semua kan. So mungkin puan boleh cerita sikit ke apakah kesan kalau SME ni pergi dengan AKPK? Kiranya kalau diorang enroll dalam program AKPK ni lah ya. Ada apa blacklist ada masuk bank ke mana ke, ada masuk secret ke apa semua ke. Betul. Betul. Kejap Loy pergi 11. Pergi slide 11. More. Okay. Ini adalah stigma-stigma popular yang kita ada dekat AKPK sekarang. Okay, saya baca dulu stigma-stigma dia, nanti kita akan address satu. Satu, tak boleh buat hutang lagi. Itu memang biasa dengar kan. Oh, kalau masuk AKPK nanti loan tak dapat. Kedua, nanti majikan akan berhentikan kerja sebab masuk AKPK. Tiga, malu kawan-kawan tahu. Empat, tak boleh keluar negara selepas ni. Kelima, nanti pasangan saya tahu. Enam, nanti boleh bankrupt. Okay, so saya address benda yang paling simple dulu, yang kita fikir logik. Satu, majikan berhentikan kerja, malu kawan-kawan tahu dengan nanti pasangan saya tahu. Sebenarnya AKPK ni tak tahu pun siapa keluarga, tak tahu pun siapa kawan anda, tapi kita tahulah mana anda bekerja. Kami deal directly dengan pelanggan kami. Maksudnya kita bukan macam bank yang collector bank kan selalu kalau tak boleh hubungi pelanggan, dia akan hubungi spouse, akan hubungi mak, akan hubungi
Semua orang HR dicari. kat tempat kerja, betul. Tapi AKPK tak macam tu. Kita deal directly dengan pelanggan sahaja. Okey, satu lagi, tak boleh keluar negara selepas ini. Saya assure you guys, tak ada AKPK punya record ni tak sambung pun dengan you punya pasport. tak ada Dekat gate tu kena-mengena kan, lah. tak ada kena-mengena. Kat gate tu kalau anda scan kan, oh tak ada dia keluar AKPK terlepas. So janganlah risau, nama pun tak kena ni. Okey, tak boleh buat hutang lagi. Okey, tak boleh buat hutang lagi ni is the nature of kenapa you masuk AKPK. Okey, you masuk AKPK sebab anda punya masalah keuangan. Kan? So maknanya dekat sikris anda sudah 3, sudah 2, maksudnya you ada miss payment. Banyak miss payment. Memang dah ada lah situ rekod kan. Betul. So rekod sikris anda tak cantik. Bila tak cantik, itu sebenarnya yang bank tengok untuk bagi loan. Jadi bila anda masuk AKPK dan anda dah lower down you punya monthly installment untuk bayar loan dan anda boleh bayar cantik lepas tu. 6 bulan clear. Bila 6 bulan clear, boleh ambil loan balik. Itu lagi bijak daripada anda terus berada dalam areas tu, anda terus miss payment sampai 5, 6, lepas tu kalau anda boleh bayar pun boleh naik balik jadi 4. So it's a vicious cycle, anda akan lekat dekat sikris. So sebenarnya tak boleh hutang lagi tu betul, tapi bukan sebab AKPK sebenarnya tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya sebab sikris pattern anda sudah terjejas. Anda punya masalah keuangan. Lebih baik untuk settlekan apa perhutanan yang dah ada lah daripada bertambahkan lagi. Betul. Anda dah ada masalah. Apa yang perlu anda kan, selesaikan masalah tu dulu. Baru ambil loan baru. Lepas tu satu lagi, orang selalu fikir, nak ambil loan baru sebab nak bayar loan lama. So anda macam gali lubang baru untuk tutup lubang lama. Masa saya kata is vicious cycle. Nama anda akan terlekat dekat sikris dan itu lagi bagi impact besar. Okey, last kali yang selalu bankrupt lah ni. Ini yang saya paling ni. Sebab apa? Tahukah anda bahawa AKPK lah yang membantu anda tak bankrupt? Kalau anda masuk AKPK, anda punya legal action akan dibekukan. Sebab anda tengah mendapat rawatan. Maksudnya kalau anda sakit, lepas tu anda pergi hospital, orang tak adalah nak kejar you, bank tu tak ada kejar you. So AKPK ni macam hospital untuk you guys. Tindakan undang-undang akan di-freeze. Jadi kita boleh menghalang anda daripada bankrupt. Tapi masalah sekarang ni, orang datang AKPK lagi 3 hari nak masuk court case. Lambat sangat tu. Ya betul. Kadang-kadang lambat cari ubat. Kadang-kadang kita pun nak mencuba, tapi kalau 3 hari apalah sangat kita boleh buat. Jadi sometimes kita boleh kata kalau anda sense that you have problem dalam financial health, cepat-cepat datang AKPK. Bagus. Ni semua stigma yang daripada biasa orang. Satu lagi saya lupa nak bagi tahu. Untuk sikris anda punya sikris kredit, saya rasa benda ni diumumkan oleh Bank Negara. So mana-mana SME dan juga individu yang mengambil RNR, persetujuan semula loan, daripada sekarang sampailah 31 Disember 2021. Okey, benda tu tak keluar dekat sikris. Selalunya kalau anda ambil RNR dekat bank ataupun dekat AKPK, nama anda akan keluar. Sikris tu dia tulis dia keluar reschedule ataupun restructure. Jadi bila macam tu, sekarang dah tak, sampai 31 Disember 2021 anda free from me. See. So within that time tu boleh guna orang kata kesempatan tu untuk bayar lah kan, hutang mana ada kan. Itulah lagi baik macam tu lah. Betul, kan? Boleh ambil peluang ini untuk selesaikan masalah anda sekarang sebab tak efek, macam tak ada apa-apa berlaku macam tu. I think kerajaan pun tahulah especially in these times kan, like makin ramai orang ada financial problem lah. So I think that's why they make the move like that jugalah. Betul, ya. Mereka nak galakkan anda untuk menyelesaikan masalah. Jangan risau pasal rekod sikris. Sebab sekarang you tidak survive dalam era pandemik adalah normal. Saya nak cakap benda tu. Anda tak survive dalam pandemik adalah normal. Sebab ni first time berlaku kan, masa semua orang pun tak ada expect. So macam mana memang
orang nak katakan jangan malu lah untuk Betul, to jangan look for malu. help, to look for help. Yeah. And kita pun memang sediakan bantuan ni khusus untuk SME dan juga individu, dia tailor made. Jadi anda tak perlulah risau. Kalau anda rasa masalah you berat ke, masalah you ringan ke, datang je. Okay. That's good to hear. Okay, ada apa-apa syarat ke untuk dapatkan perkhidmatan KPK ni kah? Ada Syarat perkhidmatan ada, tapi normal saja. Kriteria. Slide 9 is okay. Kriteria untuk masuk AKPK selain SDRS tadi, selain SPPK tadi yang saya terangkan untuk SME, itu adalah on top of apa yang kita ada kat sini lah. So pertama, tapi ada yang samalah. Macam ni sama je, pinjaman daripada penyedia yang diluluskan oleh BNM. Maksudnya bank-bank yang beroperasi bawah lisens bank negara. Jadi kalau anda ada Toyota Credit, anda ada Tekun, anda ada Courts Member tak masuk. So kalau anda ada yang unconventional punya institusi keuangan, memang kita tak cover anda AKPK. Okay, yang kedua, tidak diisytiharkan sebagai muflis, basic macam tadi juga. Tiga, tidak berkemampuan untuk menguruskan hutang. Jadi inilah yang kita kata you sendiri yang kena identify diri you. Kita tak boleh nak macam you ada masalah datanglah kat kita, tak boleh. You sendiri yang kena identify yourself, apa yang anda rasa keuangan anda boleh selamatkah dalam masa 6 bulan. Saya tak bagi panjang, 6 bulan je sampai akhir tahun ni saja. How do we gonna survive this? Okay. Yang keempat, tidak berada di bawah tindakan undang-undang tahap lanjut, iaitu sebelum petition penghutang. So kalau anda bawah LOD boleh lagi. Jadi kita kata court case lah. Yang court case tu dah berapa bulan kan? Kalau 4-5 bulan ni kan? And more. Lama juga ni. Kadang sampai setahun pun ada lah. Betul, dia ikut bank. Betul, Kadang-kadang ada bank baik, macam loan you sikit je, bank tu buat tak tahu je, kadang-kadang setahun macam tu. Tapi kita bagi masa 6 bulan lah kita kata. So jangan tunggu sampai dapat court petition baru datang lah. Okay. Dan yang terakhir, jumlah pinjaman tidak melebihi 5 juta. Okay. Ini untuk SME, sometimes ada loan yang melebihi 5 juta kan. Okay. Apa yang saya nasihatkan, you boleh pilih loan you yang kurang daripada 5 juta untuk masukkan di bawah AKPK. Dan loan yang lebih dari 5 juta, you boleh discuss dengan bank-bank sendiri. Sebab memang kita tahu bank-bank juga menyediakan perkhidmatan repayment assistance yang lebih kurang je macam AKPK at bank level. Okay, so yang 5 juta ni kira bukan accumulative lah. Dia satu facility. So kiranya kalau dia accumulative, So okay. maksudnya kalau individu ni tak ada masalah lah sebab you punya loan kereta 70,000. Lepas tu kan housing loan you barulah let's say 800,000 macam tu. So tak ada masalah. Untuk SME satu loan semua gabung tak lebih 5 juta. Okay. So as long as tak lebih 5 juta lah. Betul. So kalau ada term loan, anda ada BA, anda ada overdraft, semua yang limitnya tak lebih 5 juta. Okay. Dah advance the rule individu sekarang ada SME. 5 juta tu okay lah. Besar juga lah untuk SME tu. Banyak tu 5 juta. Okay. Apa dia tanya? Tak apa? Tak adalah, saya cuma nak go back to apa yang before this saya ada mention lah. Kadang-kadang orang confuse kan, salah satu yang miss tadi yang apa beza di antara AKPK dengan Jabatan Insolvency apa semua tu kan. Jadi kita pun dah dapat tahu, Puan Sabrina pun dah explain apa AKPK ni sebenarnya kita tolong mereka tolong pihak individu ataupun pihak-pihak SME sekarang untuk tolong settlekan pinjaman-pinjaman diorang lah sebelum muflis lah apa semua kan. Jadi apa yang kita boleh kata, you jumpa AKPK dulu baru you jumpa insolvency. Bukan, kalau you jumpa AKPK you mungkin tak jumpa insolvency. Betul. Itu yang betul lah sebenarnya. Sebab kalau anda masuk AKPK, ada order situ lah. Ada order di situ. Tapi kalau anda dah insolvency, anda tak boleh masuk AKPK. Satu lagi, saya nak pada pandangan pihak AKPK lah.
selain daripada mitos-mitos yang Puan Sabrina dah tunjukkan tadi, apa lagi sebab-sebab yang orang takut untuk dapatkan khidmat AKPK ni selain pada ni lah. Mungkin pada saya lah, saya rasa sebab ramai orang sebenarnya tak tahu ada solusi kat luar sana kan. Okay, untuk outreach kita betul. Dulu kalau our traditional outreach, kita ada branch dekat seluruh Malaysia yang pergi ke on the ground untuk pergi join macam kat Felda, dia pergi dekat sekolah ataupun dekat community. So itu kita lakukan secara face to face. Tapi sekarang bila dah pandemik ni agak susah. Kita macam boleh untuk buat outreach macam program-program yang pihak Commerce Capital sediakan ni, digital ataupun kita lah. Buat betul. Kita masa pandemik kita pernah pergi Felda, sebab Felda kita tahu internet pun tak kuat macam tu. Kita pergi juga. Kita pergi buat surat rentas negeri. Itu yang saya nak tanya juga tu sebab sekarang memang time digital dengan internet kan. Jadi tempat-tempat orang yang mungkin internet dia tak berapa kuat ataupun memang dia orang tak biasa lah. Tak biasa guna internet kan, dah biasa guna macam manual dia pergi bank sendiri ke macam mana kan. Itu mungkin susah lah time sekarang kan. Betul. Satu lagi antara inisiatif AKPK adalah kita bekerjasama dengan bank-bank. Kalau diorang macam bagi surat letter of demand dekat dia punya pelanggan, akan ada kat situ, kat bawah tu. Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut, boleh hubungi AKPK dekat letter of demand tu. So itu kita akan pastikan you ada hutang tertunggak, you nak kena bayar, tapi kalau you tak boleh bayar, you boleh datang ke AKPK. Dan kita juga nak capture the younger generation. Younger generation ni yang mana mungkin diorang tak ada masalah tu sekarang, tapi diorang punya ibu bapa ataupun orang terdekat mereka merasai kesusahan tu. So kita cuba jemput influencer untuk memberi pendedahan tentang AKPK. Macam tadi awal tadi ada Douglas Lim, ada Douglas Lim, macam dari segi lawak lah dia akan explain apa tu AKPK. Mungkin akan melekat anak-anak scroll dekat IG semua kan, tengok ni kelakar ni, sambil diorang gelak, sambil diorang tahulah apa itu AKPK. Jadi itulah yang kita mampu lakukan sekarang di atas this normal circumstances. Okay, dari situ mungkin sebab saya tengok dekat ruang komen pun banyak sekali soalan, so saya tak nak buang masa lagi, saya tolong sampaikanlah soalan-soalan ini kepada Puan Sabrina. Mungkin Puan Sabrina boleh tolong jawabkan lah. Okay, ni daripada Encik Razi, dia kata Assalamualaikum, dia kata saya ada satu soalan. Sekiranya kita ada hutang belajar dengan bank rakyat tetapi sudah banyak tahun tak bayar, adakah isu macam ni boleh guna AKPK? Dan berapa AKPK akan charge atas penggunaan tersebut? Okey, saya jawab soalan yang kedua tu dulu. Kita boleh. Tak charge apa-apa perkhidmatan untuk AKPK. Jadi sekarang kita tahu kalau bertahun-tahun tak bayar tu, apa status dia legally sekarang. Kalau dah masuk court case semua, apa nasihat saya, still datang AKPK, bercakap dengan kita punya analis. Mungkin dia boleh tolong, tapi kalaulah dia dah dalam advance legal action, tu kita a bit tight lah sebenarnya. Okay, so dia as long as the pihak AKPK dapat tahu current situation of the pelanggan lah kan. Okay, faham. Tapi macam dia kata bertahun-tahun tapi dia still okay, tak affect dia punya, macam tak bankrupt ke apa, I think it should be okay. Okay. Ini ada satu lagi soalan, Puan Insyirah Hussein. Dia nak tanya, kalau peserta DMP, Debt Management Program, betul? Betul. Kalau peserta DMP dah 2 kali default, macam mana? Maksudnya dia masuk DMP, okay. Saya ada, kita tak tahu dia punya keadaan. Ya, betul ya. Kalaulah soalan dia masuk DMP dan dia default masa DMP tu. Pada saya itulah, saya perceive soalan dia macam itulah. Pada saya apply je lagi sebab sekarang default tu maksudnya dia tak bayar, dia default termination ataupun dia tunggakkan 2 bulan tu.
pada saya ingatkan dia kata dia default dia punya pinjaman dia lah. Okay, kalau dia default pinjaman AKPK, pada saya boleh datang lagi ke AKPK, just try your luck lagi sekali, sebab sekarang ni dalam era pandemik kita punya semangat yang nak membantu. Jadi, so kiranya kalau dah pernah masuk di program DMP tu boleh apply lagi lah. Saya tak memberi 100% assurance, tapi ada saya katakan cuba, ada possibility. Tapi kalau soalan dia default dekat bank luar, maksudnya record dia ada default, tapi tak pernah masuk AKPK lagi, orang-orang yang macam itulah yang kita akan bantu sebenarnya. Itu kira target lah, itulah orang-orang macam tu lah. Betul. Ni ada lagi satu ni, Puan Syah. Okay, dia tanya, kalau ada duit lebih, tak tahu apa nak buat. AKPK boleh advise untuk investment ke? Ni pun salah satu juga. Adakah AKPK ni boleh tolong pada investment side ataupun cuma management? Sekarang ni kita tertumpu kepada pengurusan keuangan untuk yang bermasalah dulu. Tapi we are actually developing untuk that kind of module. Tapi sebenarnya benda tu kita tak akan buat secara official lah kita kata. Sebab nanti you cakap nanti you invest tiba-tiba tak jadi. Lepas tu salahkan AKPK. Betul tak? Yelah betul lah. Itu salahkan AKPK. AKPK kata boleh main saham. Dia main saham, dibeli, kita tak cakap lah saham yang mana kan. Lepas tu tak memberikan untung. Nanti dia kata AKPK salah. Nanti AKPK kata masuk. Apa yang kita boleh cakap is yang normal-normal, yang macam masuklah ASB, masuklah tabung haji, macam tu boleh. Tapi those sophisticated ones, I tak rasa akan ada sebab kita tak nak liability. Okay, so kiranya AKPK ni bukan financial advisor lah kan? Dia financial advisor untuk settle hutang, bukan untuk investment. Bukan untuk investment, betul. Okay, faham. Okay. Hmm. Sebab ada yang tanya juga ni, interest rate AKPK macam mana? Ingat bagi pinjaman kot. Itulah ada juga yang cakap kita bagi pinjaman loan, sebenarnya tak, kita bagi pinjaman pun. Betul. Ada yang ingat pun, masih ada yang kawan-kawan pun ingat kena bayar advance kepada diorang ni, pada AKPK kan. Itulah, saya akan tunjukkan ilustrasi macam mana AKPK ni akan membantu anda. Slide 8 please, Luan. Ini adalah gambaran Dia kata ini Cik Daniel, dia mempunyai pendapatan tetap. Dia tiada simpanan untuk kecemasan sebab dia juga adalah dia menggunakan kad kredit Maxima, membuat pinjaman peribadi untuk menampung kos kehidupan, kedudukan keuangan semakin sempit. Lepas tu pendapatan dia dulu adalah 6,000, tapi disebabkan pandemik ni berlaku, pendapatan terkini dia 5,100. So ada kurang RM900 kan kat situ. So kalau sebelum ni nilai hutang dia perumahan, kereta peribadi, 2 kad kredit dan juga 1 motosikal adalah berjumlah 4,400. So 4,400 ni untuk dibayar melalui 6,000 income boleh lah kan, sebab dia masih mampu. Tetapi bila anda sudah kekurangan income jadi 5,100, jadi anda hanya tinggal RM700 je lagi. Nak makan apa RM700 tu kan. Jadi inilah apa yang AKPK lakukan. Kita akan mengurangkan installment mengikut aliran tunai yang baru. Jadi anda ada 5,100 sekarang ni, kita akan adjust perumahan. Kita ada kita boleh kata formula dia sendiri mengikut type of loan. Jadi perumahan dia boleh jadi 1,200, so dikurangkan 300. Ini pun dikurangkan 300. Peribadi ni yang popular sebab peribadi ni yang paling menyakitkan. Sebab tentera perempuan pun tahu pinjaman peribadi mempunyai interest yang tinggi, sangat tinggi. Jadi formula untuk peribadi ni kita boleh kurangkan banyak lah. Lepas tu kad kredit dan juga motosikal. Jadi selepas
selepas masuk AKPK, loan anda hanya jadi RM2,350. Pengurangan daripada RM4,400. Jadi 2003 ke atas 5,100, bolehlah anda survive lagi. Anda mempunyai RM2,500 lagi untuk hidup. Macam tu. Jadi this is gambaran, dan kepada SME juga lebih kurang sama. Kalau anda boleh ubah you punya perumahan ni jadi term loan tu RM50,000 atau term loan tu RM100,000. Lepas tu you punya bayaran bulanan mungkin RM7,000 kan. Jadi kita boleh kurangkan. Sewa office ke apa semua. Betul. So this is how AKPK membantu individu dan juga SME dalam mengurangkan dia punya ni. So kita kumpul satu tempat dan juga kita kurangkan dia punya nilai. Aloy, slide sebelumnya. Sebelum lagi satu. Sebelum tu saya just nak ni curious je lah, saya nak tanya sebab sebelum ni pun tak apa, boleh pergi slide sebelum ni. Saya juga nak tanya Puan Sabrina kan sebelum ni Puan Sabrina ada cakap kita boleh tolong kalau pinjaman tu daripada tempat official lah kan. So kiranya macam pinjaman yang tak official, kira macam along ke apa, memang tak ada, tak boleh nak tolong lah kan. Ke macam mana? Dalam alung ni memang AKPK secara rasminya kita tak tolonglah sebab kita tak ada power against alung. Tetapi bawah rangkaian kita punya social synergy, kita ada organisasi lain yang dapat membantu. Dalam social synergy kita ada MIASA, kita ada Pekeso, Tekun, siapa lagi? PPIM. Selalunya kalau alung ni PPIM lah yang akan tolong. Kita ada je case PPIM link sekali AKPK. Ya betul, dia masuk, dia bukan link, kita orang berkolaborasi di bawah satu unit ni nama social synergy. Itu yang kita kata, you datang AKPK bawa masalah you untuk financial advisory dan kita akan salurkan. Katalah anda memang tak boleh bayar, pasal anda ada masalah mental. Bukan kita kata masalah mental terganggu, anda rasa macam stres terlampau. Kita akan tolong anda untuk mengusahakan keuangan dan kita akan salurkan anda ke MIASA untuk mendapat bantuan ataupun dapat kawan untuk bercakap, kawan untuk bantu. So saya kata AKPK tak bantu secara langsung dalam hutang alung ke semua, tapi kita boleh tolong melalui kita punya partner. So still ada peluang lah kat situ kan. Ada peluang, betul. Tak ada macam jalan mati terus kan. Betul. Okay. Tapi boleh continue Pasal Mina. Okay. So tadi I dah explain macam mana kita mengurangkan bayaran loan bulan-bulan. So sekarang ni saya ingin ceritakan kebaikan program pengurusan kredit kita. So nombor satu, pelan pembayaran semula sesuai dengan aliran tunai. Ini yang saya cakap daripada tadi. Kita akan lower down you punya loan untuk match berapa jumlah anda punya income sekarang ni yang ada masalah. Kedua, penangguhan tindakan undang-undang jika ada. So ini point tadi yang memang anda tak akan bankrupt. Anda tak akan bankrupt bila masuk AKPK sebab kita akan freeze semua tindakan undang-undang. Ketiga, tiada gangguan dari pihak pemungut hutang. So ni memang legend lah. Pemungut hutang ni sometimes bank dia bagi dekat external punya parties untuk ni. Kadang-kadang diorang ni agak kasar. Dia datang rumah, dia ketuk pintu, dia call parents you kat kampung ataupun dia call wife you, call HR. So benda ni AKPK tak buat. AKPK hanya deal dengan you guys saja, akan diri sendiri saja. Keempat, pembayaran setempat yang diselia oleh PPK, oleh DMP ni. Setempat ni maksudnya you ada few loan, contohnya tadi dia ada 6 loan, dia bayar setempat je. So dia tak payah nak ni bayar dekat Maybank, ni bayar dekat CMB, ni bayar ke RHB, dia tak payah macam tu lah. Dia bayar kira macam streamline kan payment you lah. Betul. So anda masuk dekat AKPK, anda bulan-bulan anda bagi duit kat AKPK, AKPK yang akan disseminate duit anda ke bank-bank lain. Very convenient tu. Betul. AKPK tolong bayarkan pula AKPK bayar guna duit anda lah. Yalah, macam personal accountant lah. Tapi syaratnya anda kena masukkan duit every month lah. Dia mesti ada syarat-syarat dia lah kan.
Ada agreement nak kena sign agreement lain ke kan dengan bank ke apa, tak ada? Saya agreement lain dengan bank. Yalah, additional agreement ke sebab you dah long the tenure ke apa semua kan? Saya tak pasti je. Loy, kita kena sign new contract ke? Tak ada. Okay, tak ada. Yalah, very convenient lah. So I think all the SME ataupun individu kat luar tu memang kena grab this opportunity lah kan. Kalau tak, sayang lah. Kita ada benda tu depan mata tapi tak guna kan. Cuma pula tu. Betul. Itulah. Ni saya pun rasa, rasanya lepas ni rasa macam nak contact je ni. Kan? Saja nak belajar. Stigma tu yang menyebabkan orang takut. Macam betul. mereka dah rasa mereka dalam problem dan tak nak tambah problem lagi. Tapi masalahnya kita tak bagi problem pun. Kita akan cuba menyelesaikan masalah anda. Kalau dia ni always yang terkesan ni, kalau dia orang dah pergi sekali and then dah settle semua, dia orang boleh dapat lagi ke? Misal katalah maybe 5 years in the row dia orang ada masalah ni balik. Can they come again? Boleh. Tak ada Selalunya orang masuk, mereka bertahan setahun 2, tapi ada juga yang lama. Kemudian bila dah cantik, mereka dah stable. So mereka dah boleh menguruskan keuangan sendiri, income pun dah banyak, selesa untuk keluar daripada AKPK, kita tak ada masalah. Kita tak ikat kita tak cakap awak kena masuk AKPK selama 5 tahun. Tak. There's no such thing. Okay lah, kalau macam tu kita tengok masa pun dah kesempitan masa, walaupun kalau boleh nak lama lagi yang bercerita ni kan. Menarik ni. Okay, tak apalah. Sebelum kita closing apa semua, Encik Raizal ada apa-apa lagi ke nak tanya ke? Okay, just to recap lah kan, AKPK ni ialah, just in a nutshell AKPK ni I think it's a good service by the government, initiative by the government, and then it's good for you to, yang mana ada masalah kat luar tu, ada individu ataupun SME, untuk hubungi dia orang, untuk hubungi AKPK kan, through our link yang dia orang dah bagi tadi, share apa-apa link semua yang Puan Sabrina cakap tadi ada dekat ruang komen. Saya pun dah nampak tadi. Nanti sesiapa viewer yang curious lah, yang ingin tahu pasal AKPK dengan services perkhidmatan yang mereka boleh offer, boleh dapatkan link lah, ataupun dekat screen pun ada link ni. Jadi viewers semua boleh tengok lah. Jadi kita buat live event ni pun untuk bagi awareness lah pada viewer-viewer kita di luar sana. Sebab AKPK ni pun baru mulakan khidmat kepada PKS kan, baru lagi bulan Jun. So kita pun nak bagi tahu business owner dengan SME kat luar sana lah, yang mereka pun boleh. Tapi kan boleh saya tambah sikit. Sebenarnya boleh. Produk yang ada kat AKPK untuk SME ni sebenarnya dia dah lama ada, tapi dulu di bawah Bank Negara Malaysia. Okay, so sekarang officially under AKPK lah. Ya betul, dulu kiranya kalau anda ada problem, anda pergi Bank Negara yang uruskan benda ni. Jadi tahun lepas this function masuk under AKPK. It's still the same product, it's still the same services, tapi orang yang proses dia lain. Orang proses dia adalah AKPK. Okay, faham. Okay. Okay lah, I think from there kita pun I think now we all more aware now that business owner atau SME kat Malaysia ni ada banyak sebenarnya pilihan untuk dapatkan bantuan kredit lah kan. Salah satu KPK lah. CCSB pun sebenarnya kita pun dah tolong lah, tak apa, itu cerita lain. Kita tolong bagi duit. Kita tolong bagi duit, KPK tolong solvekan problem duit. Macam tu lah. Macam tu Cik Raizal ada nak bagi apa kata-kata semangat ke pihak PKS di luar sana? Untuk SME di luar sana, I think so, kalau you ada masalah jangan patah semangat lah sebab kita masih ada penyelesaian dia kat sini. As Puan Sabrina cerita tadi, masih ada jalan penyelesaiannya tu. Cuma jangan malu untuk pergi berjumpa lah. So apa yang kawan cerita tu tak payah dengar lah, pergi dulu jumpa dia orang dulu. And then saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sabrina lah yang sudi meluangkan masa bersama Commerce Capital yang ini selama sejam. Okay, and then for us, kita hanya bantu daripada segi project financing untuk SME, untuk beri pinjaman kepada SME untuk diorang jalankan projek.
Jadi untuk jumpa Puan Sabrina untuk selesaikan masalah hutang. Jadi kira kita ni boleh kira check and balance lah. Hand in hand lah kan. Okay. So I think that's about it. Anything Fadil for you? So nak add? Tak adalah, saya cuma nak cakap thank you. Terima kasih kepada viewer-viewer yang sedang menonton live event kami. Mungkin ada yang frequent viewer kan, tiap minggu datang setiap hari Khamis pukul 5 tepat dia orang datang tengok. Terima kasih lah. Kalau first time viewer tu, saya minta tolong sharekan live event kami ataupun share dengan like Facebook page kami dan juga Facebook page ataupun link-link pihak AKPK yang dah diberi di ruang komen tu lah. Anything Puan Sabrina? Puan Sabrina ada apa-apa kata-kata akhir? Ada any last words? Okay, last wordnya saya ingin sampaikan kepada individu dan juga SME di luar sana, cuba ingat this formula 4A. Jadi satu, sebelum you nak ambil apa-apa tindakan, you analisa dulu kedudukan keuangan sebelum anda bertindak. Jadi sebelum nak ambil loan baru atau nak dapatkan perkhidmatan, analisa dulu kedudukan keuangan. Yang kedua, akui mempunyai masalah hutang yang tak terkawal. So ini adalah susah. Kita manusia tak nak mengaku kesilapan sendiri. Tapi ini yang kita kena lakukan sebagai satu langkah pertama untuk kita menolong diri sendiri. Yang bila kita dah tahu kita ada masalah, kita ambil tindakan pembetulan dan AKPK boleh jadi sahabat keuangan anda untuk membantu masalah. Nice last words tu. Powernya last words tu. Ni kena screenshot ni, kena ingat ni formula 4A ni. Formula dia. Okay lah, kalau macam tu saya rasa masa pun dah habis. So saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Sabrina dan pihak-pihak AKPK yang sudi join kami di live event kami lah. Ramai ni di belakang tabir ni. Terima kasih juga kerana menjemput kami, memberi kesedaran kepada orang di luar sana tentang AKPK ni apa dia. Okay. Alright. Okay, I think from there kita boleh ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Thank you to all the viewers out there. Jumpa lagi minggu depan lah. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Salam.